takut nak refer balik kan. Okay. Alright, so tengok kat sini 0 hingga 50 tu adalah gap yang besar. So bila tengok pada point tu, point masa, kita pergi pada masa, dia ada 20, 40, 60 macam tu kan. So kat celah-celah ni lah, contoh kalau 20, 40 tu kat celah-celah 0 hingga 50 kan. So kita kena tengok pula kat setiap kotak tu berapa. Okay, so since 0 ke 50 ni, kotak dia ni yang teacher buat gap tu, teacher buat gap 10 kotak. 10 kotak, 10 kotak, 10 kotak. So macam mana nak tahu setiap kotak tu berapa? 50 bahagi 10 lah. So maknanya satu kotak ada nilai dia adalah 5. So satu kotak ni 5, satu kotak ni 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, macam tu lah. Okay, so contohnya teacher nak cari, teacher hilang dah. Okay. Contohnya teacher nak cari 20. Kat mana 20 teacher tu? Tengoklah sini. 5, 15, 20 kan. 5, 10, 15, 20 kat sini. Kotak yang keempat. So point teacher pun tengok point yang teacher buat kan. Kotak keempat. Ni point teacher buat. Ni kotak keempat kan. So dia kotak keempat kalau 20 second kat mana dia punya volume? 12. So kat 12 ni cari, 12 tu adalah volume kan, carilah kat sini. Kat mana 12? Kat sini lah. Sama juga, okay. Kita tengok y axis. Y axis, teacher pilih untuk buat gap sebanyak 10. Dia terpulang pada awak nak buat gap macam mana, as long as awak mudahkan awak untuk ambil point. Okay. Ni volume kan. So volume dia 0 sehingga 48.5. 0 sehingga 48.5. So awak kena pastikan graf awak tu awak tandakan melebihi 48.50. Macam teacher buat sampai 60. Sajalah nak bagi dia extra sikit kan. Jangan buat sampai 100 macam jauh sangat tu kan. Okay. So contoh tadi yang ke-20, volume of gas dia 12. Kat mana 12 ni? Okay, tengok kat sini. Gap sini antara 20 dengan 10 ni, 20 dengan 10 ni, gap dia, kotak dia sebanyak 10. Maknanya, ataupun tengok kat sini lah. 0 hingga 10, 0 hingga 10, gap dia, kotak dia 10. Macam mana nak tahu setiap kotak tu ada berapa? 10 ni bahagikan dengan 10 kotak. So setiap satu tu, satu kotak satu lah. Maksudnya 0, satu kotak 1, satu kotak lagi 2, 3 macam tu. So seterusnya lah dia naik satu setiap kotak kecil ni. Setiap kotak kecil tu macam mana, macam tu lah cara nak buat graf Skala tu kita yang decide, tapi macam mana awak faham tak faham graf tu, baik awak cari point yang memudahkan awak. Kena praktis kat situ lah, situ ramai yang macam tak pasti kan, ada masalah. So tengok kat teacher buat ni, teacher plot 0 dengan 0 tu kat sini lah. Okay, and then 12 teacher kat sini. So sebab itulah 12, and then gini kan, ni sini, sebab tu point teacher dapat kat situ. Okay, so nanti teacher buat dulu, nanti korang semua check lah jawapan yang teacher bagi teacher tak buat lagi, baru nak buat. Sebab tengok macam ramainya, bukan ramai, kelas L paling ramai. Sebabnya teacher rasa lah kelas L tu sebab recording hari tu tak jadi. Dia tak jelas ke bergema ke. So tak tahulah, nanti teacher buat balik lah, ajar balik. Ramai yang macam even yang score student pun rasa macam tak dapat buat tangent. Sedangkan tangent ni kalau faham dia mudah je kan. Cuma nak buat tangent dan skala je lah masalah. Cuma dia orang tak dapat tangkap kan buat tangent. Maknanya tak jelas lah tu kan masa teacher ajar kan. Kat situlah salah dia. Okay, so tunggu teacher siapkan ni. Next class nanti awak check jawapan dengan teacher Okay, so sekarang kita pergi kepada faktor. Ada apa-apa nak tanya tak pasal yang teacher share tu? Ada tak? Okay? Okay tak? Faham tak maksud kotak-kotak tu, nak cari per kotak tu macam mana? Faham. Faham? Afnan? Afnan faham tak? Semalam tanya kan? Afnan tanya, faham tak? Nampak tak macam mana? Skala tu atas diri kita lah.
nak macam mana. Tapi carilah yang mudah kita nak cari nilai. Sebab tu kena praktis Nadira tak siap lagi ke? Nadira? Ya, teacher. Kat mana start dia tu? Kat kira-kira. Kira-kira. Nanti tengok recording teacher bagi Haris Daniel, hantar. Tolong siapkanlah. Tapi kalau kata start kat mana-mana tu, sebab tu teacher buat recording. Bukan saya saja, kalau tak ikutkan hati nak pakai Google Meet je kan. Sebab Google Meet ni mudah. Dia line dia tak perlu nak stable macam biasa-biasa pun dah okey, dia smooth lah. Tapi Teams ni kalau line problem, dia akan jadi problem banyak benda kan. Tapi dia boleh record sebab Mara dia beli Microsoft kan. Teams ni under Microsoft. Google Meet tu under Google kan. Lain lah tu. Tu cerita sikit lah. Okay, so sekarang kita pergi pada faktor lah. Okay, ada berapa faktor? Ada 4 factors. Kenapa kita kena cakap pasal faktor? Siapa tahu? Siapa rasa macam faham kenapa kena ada factors ni? Kenapa kena belajar pasal faktor? Ada tak volunteer? Tak ada? Tak ada nak bagi tahu kenapa kena belajar pasal factors? Factors ni buat apa pada rate contraction? Kita tanya ni lah. Farah. Farah boleh on mic? Boleh? Tak boleh tu. Kau tak dia on. Okay. Sudah nak tanya siapa kan? Dina. Ya, teacher. Dina rasa kan kenapa kena belajar factors ni? Tak pasti? Tak pasti lah, teacher. Tak pasti? Daripada bentuk dia kot. Bentuk dia, okey. Tak apa. Mass? Dia berkait lah tu. Daripada saiz. Okey, tak apa, jom kita tengok. Okey, thank you Dina. Kira macam ni. Bila kita belajar tentang kadar tindak balas, kita bercakap tentang chemical reactions tau. Tindak balas, rate of reaction tu adalah tindak balas. Kadar, rate tu adalah kadar. Rate tu, kita ulang rate tu, kalau ada perkataan rate dia mesti ada melibatkan change over time. Kat physics pun ada rate kan, teacher tak pasti rate apa, tapi dia mesti change of something over time taken. Change of something per time taken. Dia mesti rate. Kadar. Contoh kadar metabolisme awak. So apakah yang berubah dalam badan awak tu dan berapa hari dia ambil masa untuk digest. Contohnya awak makan. Kan pernah dengar tak orang cakap orang ni kurus. Makan banyak pun tetap kurus. Pasal orang ada kawan cakap sebab dia punya kadar metabolisme dia tinggi lah tu. Sebab makan je buang. Makan banyak macam mana pun sekejap tu dia dah membuang. Maksudnya kadar metabolisme dia sangat tinggi. Dia punya badan dia digest makanan tu sangat cepat. Kenapa? Tu yang sangat cepat, sangat lambat kan. Contohnya awak. Siapa-siapalah macam teacher sendiri makan banyak. Lepas tu yang menjadi naik berat tu kan sebab kadar metabolisme teacher semakin menurun selepas bersalin contoh. Dulu teacher kurus sangat, sekarang dah naik sikit. Sebabnya masa bujang dulu kadar metabolisme kita tinggi. Bila dah kahwin, kadar metabolisme kita rendah. Sebab dah bersalin. Apa dia? Teacher ada share line ke? Sebab still Microsoft Whiteboard. Tak ada apa pun, teacher share ni je, teacher bercakap je. Ni teacher tulis kat sini je. Tapi tak apa, thank you. Okay dengar tak ni? Rate tu mesti melibatkan perubahan apa-apa over time taken. Teacher ulang balik yang kadar metabolisme tadi tu. Kadar metabolisme tu
apa yang berubah dalam badan tu mengambil masa cepat ke lambat? Sebab tu ada perkataan kadar. Kadar dalam bahasa Inggeris dia apa? Rate. Okay. So, sekarang kita belajar tentang rate of reaction kan. So kadar tindak balas. Tindak balas apa? Bukan dalam badan kita. Tapi tindak balas yang kita buat eksperimen tu, dalam eksperimen tu lah. Reaktan A react dengan reaktan B, apa yang berlaku, cepat ke tidak, produk yang terhasil tu cepat ke tidak, mass yang berkurang tu, reaktan tu berkurang dengan cepat ke tidak. Itu yang dimaksudkan dengan rate of reaction. Dina faham tak maksud teacher? Faham teacher, faham. Faham yang rate tu lah, rate dulu. Okay, so bila kita bercakap tentang kadar tindak balas, nak jadikan dia cepat ke, nak jadikan dia lambat ke, dia mesti ada faktor. Faktor apa yang menyumbang kepada rate of reaction ni jadi cepat ataupun lambat? Contohnya kadar metabolisme, macam mana nak cepatkan dia? Ada orang kata suggest minum air green tea lah, bagi cepat sikit hadam, lepas tu cepat sikit membuang kan, bagi meningkatkan kadar metabolisme kononnya. Ada yang kata kena exercise lah untuk meningkatkan kadar metabolisme. Itu faktor-faktor dia lah tu. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kadar tindak balas tu lah. Kalau macam yang teacher bagi tadi tu untuk mempercepatkan kadar tindak balas kan. Itulah faktor. Okay. So dalam chemical reaction, kita bercakap tentang chemical reaction, kita tambah A, tambah B nak hasilkan produk. Faktor apa yang menyebabkan produk tu terhasil dengan cepat? Ataupun kenapa chemical reactions yang kita buat ni, produk yang terhasil tu slow sangat, duduk tunggu lama sangat. Mesti melibatkan masa lah, cepat ke lambat ke mesti. So faktor-faktor yang ada untuk rate of reactions ada 4 yang menjadi sebab kenapa rate of reaction ni jadi tinggi ataupun rendah. Okay, macam yang teacher beritahu minggu lepas, dalam buku teks, dalam rujukan awak kena hati-hati. Bila nak beli rujukan, biar kat depan tu dia tulis syllabus ni. KSSM ni yang baru. Ni yang baru. Okay, kalau yang dulu kurikulum berpadu kan, bersepadu. KBSM ni syllabus lama, jangan beli buku tu. Paling selamat refer buku teks lah, and then nota teacher. Memang nota teacher tapis based on KSSM. Okay, kalau nak kata KSSM ni syllabus yang baru, dia hanya ada 4 faktor sahaja. Kalau KBSM dulu dia ada 5 faktor, dia masukkan sekali dengan pressure, tekanan. Okay, since kita dah syllabus baru, kita buang tekanan tu, sebab tu dia jadi 4. So hati-hatilah bila nak pilih buku tapi paling selamat apa-apa pun kena tengok buku teks dan DSKP yang teacher pernah share dulu. DSKP tu guideline kita lah, takut kita terkeluar syllabus. Sekarang ni bahaya kat situ lah, student main beli je. Sekarang dah syllabus baru Alright, so awak second batch yang belajar belajar syllabus yang baru. Yang form 5 sekarang ni batch yang pertama. So soalan SPM kita tak ada certain tajuk tu, tak ada rujukan lagi. Macam mana nak keluarlah bentuk soalan SPM? Tak ada. Sebab dia orang first batch. So awak second batch nanti adalah rujukan kita SPM 2021 tu boleh dijadikan rujukan untuk kita tengoklah soalan SPM tentang tajuk ni macam mana. At least adalah kan. Okay, banyak pusing-pusing lah. Okay, so yang kita dah belajar adalah size of reactant. Size of reactant. So hari ni teacher nak pergi ke concentrations of reactant and temperature. Catalyst ni teacher tak pasti sempat ke tak lah dalam tempoh ni. Okay, kita pergi je macam mana. Okay, kita pergi dulu kat size of reactant. Apa yang teacher ajar minggu lepas? Siapa ada idea nak bagi tahu? Teacher minggu lepas ajar bagi tahu gini tentang size of reactant. Okay, soalan teacher, keadaan apa yang menyebabkan rate of reaction tu jadi cepat bila melibatkan size of reactant? Size dia macam mana? Smaller. Kecil. Kecil kenapa smaller tu? Kenapa smaller size menyebabkan rate of reactions dia jadi tinggi? Sebab total surface area dia lagi banyak, lagi besar. Total surface area, permukaan yang terdedah pada tindak balas tu lagi besar, lagi banyak. Tengok kat sini, tengok ini large kan? Besar tak?
Okay, and then kita cut into smaller pieces. Kita ambil paling kecil lah ni, smallest lah ni kan. Ni largest. Okay, ni tengah-tengah kan. Okay, kita tengok pada largest dengan smallest. Largest ni permukaan dia yang terdedah tu, permukaan yang terdedah tu total surface area ni. Ni yang terdedah ni. Bila saiz besar, dia terbalik dengan total surface area dia. Bila saiz besar, total surface area dia smaller. Okay, kalau pergi kat smallest size ni, saiz dia kecil kan? Tapi total surface area dia larger sebabnya banyak. Ni banyak ni, banyak. Kat tengah lagi atas. Tu pelanggaran akan berlaku lah antara reaktan dengan reaktan tu, menyebabkan produk yang dihasilkan tu cepatlah. Okay, tapi macam mana nak explain, tunggu yang macam teacher bagi tahu. Kita akan ada satu lagi subtopik yang again kita akan jumpa faktor, iaitu collision theory. Collision theory tu dia cakap pasal faktor, tapi cara nak explain pelanggaran yang berlaku ni lah, apa yang jadi size of reactant kecil. Macam mana saya nak explain dalam bentuk teori ni? Ada cara dia. Ini sekadar untuk awak fahamkan dulu size of reactant ni apa yang menyebabkan dia jadi rate of fraction dia jadi tinggi. So size dia lah. So size tu berkait dengan total surface area. Okay. Alright. So yang ini kejap, teacher lupa nak buka satu word tu kejap Oh ni. Ini ke? Bukan, kejap. Soalan. Teacher simpan kat mana? Aduh, teacher lupa. Ada satu jawapan untuk teacher cari. Ada benda teacher cari sekejap. Revision by topic Motivator. Teacher pun lupa dah kat mana teacher letak. Sekejap ya. Saya sambil tu gosok-gosoklah mata. Cakap dia stop ke? Soal apa tu, jawapan untuk eksperimen. Geram pula teacher. Oh ni, jumpa dah. Okay baik, sorry teacher lupa nak buka. Okay, so yang ni teacher dah pergi dah kan, eksperimen ni kan. Eksperimen tentang size of reactant. Dia punya lukisan dia macam ni kan. Ni cara set up apparatus yang betul untuk size. Kenapa sesuai? Sebab kat sini kita boleh tengok size tu perubahan size tu lah. Okay, kalau kita pakai method ni, satu eksperimen kita pakai size yang besar. Satu lagi eksperimen kita pakai saiz yang kecil. So akan ada 2 kali eksperimen yang awak akan buat lah, awak akan repeat balik. Contohnya ni nombor 9, repeat step by using smaller pieces. Awal-awal awak akan guna, teacher akan bagi 2 sampel iaitu 5 gram of granules. Contoh, granules tu maksudnya big size lah. And then satu lagi 5 gram of powder. So buat dulu yang large tu, record dulu data yang teacher minta, and then baru kita repeat balik pakai yang smaller pula, small size. Okay. Last time teacher bagi tahu dah macam mana kita nak tahu dia ni big size. Big size mesti kalau jumpa perkataan lump ataupun granules ke ikutlah nak sebut macam mana, chip. Chip. Tapi kalau chip ni kadang-kadang dia tulis large chip. Untuk small dia buat small chip. Itu awak boleh bezakan lah kan. Tapi kalau dia cakap chip and then dia bandingkan dengan small size powder, biasanya memang powder. Powder, chip dengan powder, so chip ni adalah big size lah. Kalau dia bagi large dengan small ni, small chip ni, so of course ni yang besar, yang ni yang ketulan kecil lah. So tapi kalau dia dia letak chip dengan powder, so chip tu adalah ataupun lump tu adalah yang bersaiz besar lah. So rate of fractions dia low. Okay
So teacher letaklah data ni sebab kita tak boleh nak buat kan dalam PDPR ni. Tak boleh nak buat eksperimen. So eksperimen yang result yang awak kena record adalah satu untuk large marble chip yang ini. Satu lagi adalah using small crush marble chip. Kan dah ada 2 table sebab 2 kali eksperimen tu berjalan. Okay, so kat sini tengok masa dia setiap 30 second biasanya teacher akan minta seorang student akan recordkan masa dan juga dia observe volume of gas. Setiap 30 second tu volume dia pergi kat mana? Dia akan menurun lah sebab kan akan ada gas kat sini kan. Dia tolak air. So kita dapati, kita compare large dengan small ni. Small ni lagi menghasilkan carbon dioxide dengan lebih pantas lah, lebih cepat. Okay, tengok kat sini lah. Yang ni dia start dengan kosong kan. Burette reading 49.4 kan. So tak ada apa-apa lagi lah reaction. So pergi kat minit 0.5 tu, burette reading dah menurun kepada 40.9. So burette reading ni, ini tolak yang ini dapatlah 8.5. Okay, kita tengok pada ni pula. Yang small pula pada minit 0.5. Kita tengok kat sini 49, pada awal ni 49.80. So minit 0.5 burette turun dengan sangat banyak lah ni, 35.8. So nak dapat volume of gas ni 49.8 tolakkan dengan 35.8 dapat 14. So nak katanya small size ni menghasilkan volume of carbon dioxide dengan lebih cepat dan banyak berbanding large marble chip tu. Okay, so pergi kat sini pula 1.0. Okay, turun lagi burette tu, volume gas, volume of water kita tengok ni, dia menurun lagi sampai ke 34.5. So macam mana kita nak tahu volume of gas yang terhasil? Okay, berdasarkan burette reading ni 40.90 tolakkan dengan 34.40 dapatlah 15. Macam tu lah. Okay, ini satu minit pertama tu 1.0 tu lah, minit 1. Okay, tengok burette reading ni. Burette reading nak tengok apa? Volume of water tu lah, sebab water tu makin turun. Sebab apa makin turun? Sebab oksigen tolak. Apa yang dia gas apa ni? Carbon dioxide. Carbon dioxide tolak. Sebab tu kita baca air. Volume of air, level air itulah menunjukkan gas kat atas ni berapa. Macam tu lah. Tak faham Iman faham ke? Iman faham ke? Confused sikit. Confused. Kena bagi tahu juga ni, nanti kan dia confused sampai sudah ni. Nak pergi cepat-cepat pun nanti budak confused juga kan. Sebab tak buat kan. Tengok sini, minit 0 dengan 0.5. Okay, sekarang ni kita data yang kita ada adalah saiz yang besar dengan saiz yang kecil. Okay, kita tengok saiz yang besar dulu. Okay, bila mana asid react dengan kalsium karbonat akan hasilkan CO2 kan. CO2 masuk. Okay, CO2 masuk, dia akan pergi kat sini kat atas. Sebab dia gas kan ringan. Gas kan ringan. So dia masuk. So that's why air akan tertolak. Okay, so macam mana kita nak kira volume of gas ni? Cara dia baca water level tu. Okay, tengok situ. Bacalah water level tu, kita nak tengok berapa dia tertolak oleh gas tu lah. Okay, kita tengok kat kosong. Okay, kosong sini kan. Tak ada apa-apa lah ni sebab reaction baru nak berlaku. So keluarlah carbon dioxide. Carbon dioxide pun datang masuk kat sini. Dia tolak air sampai daripada asal tu 49.40 kepada 40.90. Siapa yang tolak? Gas tu lah tolak. Dia tolak siapa? Tolak air. Sebab tu kita baca tu water level tu. Kita nak tengok berapa banyak dia tertolak oleh gas. Okay, so macam mana nak tahu volume of gas tu? Okay, bila gini kan, contohlah teacher lukis. Ni kan burette terbalik. Pada asal start dengan 49 point berapa tu kan, 40. Okay, and then gas masuk kat sini, CO2 masuk. Dia tolak sampai ke 40.9. So air ada kat sini dah kan. So berapa kat sini? Sebab tu 49.40 tolakkan dengan 40.90. Dapatlah volume of gas kat sini. Sebab tu dapat 8.5. Okay, pergi kat 1.0 pula. Okay, tadi air ada kat sini kan. 40.90 kan. Okay, gas tolak lagi. Teacher ambil
Ni jap. Oh, silap 49. Ni, silap kat situ. Okey, 49.0 dia tolak lagi. Pada minit 1 minit tu dia tolak lagi air pergi ke level 34.40. Ini teacher silap. So air duduk kat sini tu kan. So nak tahu total volume dia, volume of gas yang kat kosong atas tu, kita tolakkan dengan yang ini, 49 point ni yang asal ni. So kita tahulah ni. So 49.40 tolakkan dengan 34.40. Dapatlah jumlah ini untuk minit yang pertama. Nampak ke tak? Ke tak ada perubahan pun apa yang teacher explain ni? Nurin rasa? Yang boleh buka mic semua. Nurin? Okey. Okey. Iman yang confused tadi tu? Okay, teacher. Okey, tapi kalau rasa tak okey boleh tengok kat ni, YouTube. Boleh tengok kat YouTube. Nak imagine macam mana berlaku tu kat YouTube lah, tengok dia buat macam mana. Kita ada satu channel, MRSM channel kot. Dia memang upload semua eksperimen yang masuk dalam exam. Pergi kat situ. So macam maktab kita hari tu buat SOC, tajuk SOC. So teacher tak pasti siapa yang buat eksperimen ROR ni, maktab mana tak tahu. Boleh tengok kat situ lah. Okay. Nanti sangkut lama pula kat sini, tak habis juga kan syllabus kita. Okay, so kita pergi kepada concentrations of reactant. So solid tu, size of reactant tu you boleh tengok balik lah apa yang teacher explain pada video sebelum ni. Okay, so nombor 2, concentrations of reactant. Bila concentration, dia mesti libatkan, tadi kalau size masih solid kan, kalau concentration dia mesti dalam bentuk liquid lah, cecair. Biasanya solution lah The concentration of solute in a solution can be changed. Maksudnya sekarang concentration yang kita belajar ada yang pekat, ada yang dilute, ada yang concentrated. So concentrated dengan dilute tu apa beza dia? Tengok sini. Ni high concentration. Pekat lah ni. Low concentration. Ni dilute lah. Dilute tu maksud dia cair Okay, apa yang cair, apa yang pekat tu? Okay, contohnya air gula. Tambah banyak sangat gula akan jadi pekat. Apa yang berlaku? Solut tu bertambah. Kadar ni lah, jumlah air gula tu bertambah lah. Solut lah kita panggil tu, benda yang kita tambah tu. Okay, gula. Contoh ni 5 senduk. Jauh sangat tu, 5 senduk tu memang pekat sangat dah kan. Dan ni 1 sudu sahaja. Air je banyak. Apa yang beza dia? Number of solute kat dalam tu lah. Gula tak banyak Gula tu adalah solut. Bahan yang dilarutkan, solut dia. Okay, so kenapa dia jadi dilute? Sebab tak banyak pun jumlah solut yang ada dalam air ni. Okay, kenapa high concentration ni? Sebab terlalu banyak solut ataupun gula yang kita masukkan, itulah. Sebab tu dia jadi sangat pekat. Maknanya dia lebih daripada volume of air, itulah. Ni kan air kan, kita masukkan dalam air kan, nak larutkan gula tu kan. Bila tambah banyak, solut akan jadi lebih banyak daripada air yang ada dalam beaker tu. Sebab tu jadi pekat dan likat. Macam tu. Ini cair sangat sebab banyak air daripada gula tadi tu kan. So dia dilute lah kita panggil. Okay. So apakah punca yang menjadikan rate contraction tu jadi cepat atau tinggi lah. Tinggi, kita pakai tinggi kan. Teacher selalu cakap cepat. Sedangkan rate contraction kena cakap tinggi, low ataupun higher. Lower ataupun higher. Okay, tengok kat sini. The higher the concentrations of liquid reactant, the higher the rate of reaction. Maksudnya semakin pekat reaktan tu, semakin tinggi rate of reaction dia. Kenapa? Sebab dia banyak sangat solut. Bila banyak sangat solut, so pelanggaran tu lagi banyak lah. Bila lagi banyak, produk yang terhasil pun cepat dan juga banyak. Sama juga, banyak. Okay, kita pergi contoh kat sini. Eksperimen 1 dan 2. Alright. So pertama sekali, macam mana kita nak tahu dia ni faktor concentration? Okay, kalau kita tengok kat atas kan, teacher bandingkan dengan kat atas ni. Macam mana teacher tahu example ni, example 1 dengan 2 ni adalah faktor size. Kita kena tengok apa yang berubah, manipulated dia. So tengok kat sini, 1 gram.
1 gram juga. Okay, zinc juga. Okay, granules, powder. Okay, kita tengok, ni dah lain kan? Kita tengok, volume sama juga. Concentration sama juga. Semua tak berubah. Yang berubah hanyalah granules dengan powder. Maksudnya, yang berubahnya apa? Size. So, ini adalah soalan berkenaan dengan size ni, faktor size lah. Sebab berubah kat situ. Okay, kita pergi kat sini. Yang ini nampak marble chip dalam tentang size. Betul ke? Kita kena bandingkan antara dua eksperimen ni. Okay, size marble chip. Kat bawah pun guna marble chip juga. Maksudnya dia bukan faktor size sebab dua-dua pakai size yang sama. Okay, volume ni tak terlibat sebagai faktor kan? Kita tengok pada concentration. So concentration, obviously dia berbeza. Bila berbeza maksudnya soalan ni berkenaan dengan faktor concentration. Dia nak tengok yang pekat apa jadi, yang dilute apa jadi. So kita boleh simpulkan kat sini. Ini baru nak cakap pasal surface je, nak bagi tahu high concentration tu boleh meningkatkan kadar tindak balas. Daripada segi penerangan dia kenapa concentration yang pekat ni menyebabkan rate of reaction dia jadi tinggi, itu dalam collision theory. Okay, so tengok sini, experiment 1 has a higher rate of reaction because 0.5 mol per dm cube nitric acid is more concentrated than 0.25 mol per dm cube nitric acid. Dia nak bagi tahu yang pekat mesti menghasilkan higher rate of reaction. Higher, pakai higher dengan lower je untuk rate, ROR, rate. Teacher dah ajar awal-awal tu kan penggunaan term. Alright, so dari nanti sudah akan tanya kenapa more concentrated lagi tinggi ROR dia, itu dalam collision theory kita akan belajar. Kenal dulu factor by factor. Alright. Okay, Faris Hasif ada? Faris? Faris? Oh, tak ada. Faris gimana? Hadid kan? Hadid lama dah tak masuk kelas. Tak pastilah. Teacher nak tanya ketua kelas ke, assistant ke, Hadid ada tak masuk kelas untuk subjek lain? Okey Faris. Perasan tak Hadid ada ke tak ada? Oh, okey. Nurin. Ada? Ke tak pasti? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tak apalah, teacher PM tepi dia tu. Susah PDPR ni, itulah cabaran teacher sendiri pun. Teacher geram nak tengok, student ni faham tak? Dia buat apa? Dia tulis ke tak ni? Sebab kita takut sebab tajuk yang kita belajar sepanjang PDPR ni tajuk yang besar. Tajuk yang ringan macam mana? Chapter 8 nanti. Chapter 8 tu baca je, tak ada apa yang macam ni lah, nak buat tangent lah. Macam acid and base dengan salt nak fikir apa yang soluble, apa yang soluble. Chapter 8. Chapter 8 dengan kalau form 5 chapter hujung. Dia macam ringan, maksud teacher benda tu boleh baca. Tak baca tak tahu. So tak perlu nak kata kena tahu formula ke, tak ada. Tapi PDPR ni tak expect jadi macam ni. Chapter 6 belajar masa PDPR, chapter 7 pun PDPR. So nak tak nak effort daripada awak jugalah So teacher rasa kita akan jumpa next year untuk exam final secara bersemuka bulan 1. Ada kan, dah ada keluar jadual kan, bulan 1 adalah exam final. Okay, sikit lah kat situ sebabnya duk seru tak ni. Tapi kalau mic tak jadi tu, teacher noted je lah. Yang tak ada terus ni. Tak apalah tu. Okay, selingan je. Okay, so what is the effect? Kita pergi kat eksperimen yang kedua. Tadi sebelum ni dah belajar size of solid reactant kan. So kita pergi kat effect of concentration. So effect of concentration ni best dia. Kenapa best buat eksperimen ni? Sebab mudah. Mudah sangat. Dia tak se-complicated yang ini. Yang ini memang banyak isu lah. Teacher tak jadi. Teacher air terkeluar. Teacher gas tak masuk pun. Teacher banyak bunyi. Banyak sebabnya memang complicated sikit. Tapi concentration ni mudah sahaja. Kita campur-campur and then apa nak kena buat, tengok ni lah setup dia. Senang je, kita perlukan conical flask and then kita perlukan sulfuric acid dan juga sodium thiosulfate ni adalah reaktan dia.
Okey, apa yang anda kena buat? Okay, sediakan conical flask dan bahan-bahan reaktan dia. So lagi satu adalah white paper ataupun kita pakai white tile. Tile dalam bahasa Melayu apa Dia macam mozaik tu kan? White tile. So kenapa pakai yang white? Sebab kita kat white tile tu ataupun white paper ataupun paper A4 tu, kita buat besar-besar X. Buat besar-besar X. X. Kenapa nak buat X? Sebabnya kita nak observe precipitate. Okay, ni mata ni, tengok mata. So dengar macam mana, dia simple je. Okay. So bila ada X kat situ, kita nak tengok precipitate dia. Okay. Apa kaitan precipitate dengan concentration? Okay. Contohnya, okay, kita pakai sodium thiosulfate ya. Sodium thiosulfate ni yang berubah. Asid ni hanya sekadar untuk react lah. Asid ni memang selalu tolong orang tolong tindak balas tu berlaku. Asid ni selalu buat gitu kan. Tapi yang berubah ni sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate ni kita pakai satu yang pekat. Pekat concentrated kan. Concentrated. Okey, satu dilute. Okey, sodium thiosulfate bila dia react dengan asid, dia akan jadi yellow precipitate. Sebab apa warna yellow? Sebab ada sulfur kat situ. Sulfate ni ada sulfur. Kalau siapa pernah pergi camping, belerang-belerang yang kita panggil, yang kita letak kat keliling kemah tu, nak halau binatang berbisa tu, itulah sulfur, busuk sikit bau dia. And then memang warna dia kuning. Okay, so bila sodium thiosulfate react dengan asid, dia akan hasilkan yellow precipitate. So, kalau yang pekat, bila kita pakai yang pekat, precipitate dia, kita swirl kan, kita goncangkan conical flask tu nak bagi reactions tu cepat berlaku, and then mata kita betul-betul kat atas ni. Atas muncung tu, sebab kita nak tengok X tu bila masa dia akan hilang. Kita nak tengok X tu disappear. Bermaksud gini, kalau kita pakai concentrated sodium thiosulfate, yellow precipitate akan terhasil dengan cepat sebab dia concentrated. So kita akan record apa? Okay, seorang observe kan, mata tengok, okay, X sikit lagi nak hilang, X sikit lagi nak hilang. Seorang lagi pegang stopwatch. So okay, X dah disappear. So terus stopwatch. Macam tu. Okay, kita pakai yang dilute pula. Okay, seorang tengok kan dari atas kan. Okay, dilute yang cair sikit. So kita swirl, kita tengok kita tengok X tu lambat sangat nak hilang daripada pandangan kita. Kenapa? Sebab yellow precipitate tu terhasil dengan sangat lambat. Sebab dilute kan. Dilute dia punya solute tak banyak kan. So dia ambil masa yang sangat lama untuk hasilkan yellow precipitate. So apa yang kita nak tengok? X tu. Tanda X tu hilang dengan sangat lambat daripada pandangan mata kita. Kita nak tengok yang tu sebenarnya. Okay Alright, so kita pergi kat sini to investigate the effect of concentrations of reactant on the rate of reaction. Okay. Kenapa ni pasal concentration? Kita kena tengok pada material dia dulu. So material dia kita tengok kat sini 1 mol per dm³ of sulfuric acid, 0.2 mol of sodium thiosulfate. Okay, so nanti dia akan ulang, dia minta kita ulang. Sekejap repeat the experiment. Ni. So dia akan minta kita ulang pakai yang sama juga ni. Sekejap put 0.12 45 0.12 mol of okey faham. Okey tak apa, tengok dulu yang ni ni eksperimen lah. Teacher kata dah eksperimen baru kan. Bukan baru, silibus baru. Teacher pun jadi tak perasan. 0.2, okey dia pakai yang sama tapi dicairkan. Okey faham macam ni Okey 0.2 mol thiosulfate ni kan. So dia memang pakai 0.2 mol per dm³. Okey, bila masa mesti awak tanya, teacher pakai satu concentration je. Kan ni kan eksperimen concentration. Kan sepatutnya concentration kena ada banyak kan. Ada banyak jenis berbeza concentration, tapi kenapa pakai 0.2 je? Okey kita yang kena buat dilution sendiri. Method cairkan tu. Ingat tak yang acid and base tu kita ada method dilution kan? Dilution tu just tambah air sahaja. Tambah air. Kita yang dilutekan sendiri. So bila nak dilute tu dia ada 5 eksperimen yang mana awak kena dilutekan. Contoh kita start dengan 0.2. Okay, 0.2 ni 0.2 tak ada tambah air kan? So dia adalah 0.2. Okay, kita cairkan sendiri. Tambah 5 cm³ of air. So dia akan cair dah. So macam mana nak tahu concentration dia teacher? Kena kira pakai
method ni, formula ni, M1V1 equal to M2V2. M2 yang kita nak cari. Kerja dia leceh kat sini. Okay, eksperimen dia sangat mudah tapi pengiraan ni kena recall. Recall chapter 6 part dilution. Okay, tak apa, nanti teacher bagi data yang dah siap. Okay, nanti tengok sini. Alright, so bila dah buat eksperimen ni, so kita terus pergi kat ni, result dia. Okay, ni result yang teacher ambil sebab kita tak ada data yang sebenar lah, tak ada dalam lab. Kita tak buat dalam lab kan, so tak ada data. So teacher ambil daripada buku je lah. Okay. Ini data dia, kita tengok dulu dalam buku teks. Ni teacher ambil daripada buku teks. Okay, data yang kita bagi kepada pelajar yang ini. Pelajar kena buat table volume of sodium thiosulfate, volume of distilled water, volume of sulfuric acid, total volume of mixture and time taken. Itu kita akan cakap, buat table ni sekian. Okay, and then so kita tengok kat sini volume of sodium thiosulfate ni teacher yang bagi tahu berapa nak kena masukkan. Dan volume of distilled water pun teacher yang tentukan sebab nak bagi semua group sama. Result mungkin berbeza-beza sebab time taken awak record tu mungkin sekejap dah disappear dah. Kejap. Dia akan jadi lain kat situ. Walaupun pakai volume yang sama untuk setiap reaktan tu. Kini volume of sulfuric acid pun teacher yang tentukan berapa nak kena buat. Okay, so tengok volume of sodium thiosulfate 45. Semua 45 sebenarnya. Ni kena tolong dengar. Okay, 45. And then distilled water 0 lah ni. So ini adalah 0.2. Tak berubah apa-apa. Okay, pergi kat sini. Volume of sodium thiosulfate 40. Kenapa 40 teacher? Sebab nak masuk yang 5 lagi tu distilled water. Semua dalam conical flask tu. Allah butuhnya. Conical flask teacher mesti ada 45 cm3. Of apa? Tengok kat sini. Eksperimen 1 memang fully sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate N2S2O3. Okay. Pergi kat eksperimen kedua, kita tambah air. Dalam ni kena ada 45 juga kan? Tapi macam mana nak jadikan dia 45? Okay, eksperimen 2, sodium thiosulfate 40 je, lagi 5 tu kita tambah distilled water. Sebab kita nak cairkan concentration dia. Okay, and then pergi ke eksperimen yang ketiga. Okay, nak dapatkan dalam 45 juga, tapi yang cair. Okay, macam mana? Teacher berkata, okay, sodium thiosulfate tu awak tambah 30. So lagi nak 30 nak pergi 45 lagi 15 kan? So 15 tu nak buat nak tambah apa? Tambah air. So dia akan jadi cair, semakin cair sebab kita buat dilution. Okay, pergi kat sodium thiosulfate eksperimen keempat. Okay, tambah 20 je teacher kata. Okay teacher, tapi teacher dalam tu 45. Macam mana dia jadikan dia 45 tambah air? Ni 20 je kan teacher bagi kan? So yang selebihnya air 25. So semua dalam conical flask ni setiap eksperimen ni ada 45. Tapi yang berbezanya adalah concentration of sodium thiosulfate tu. Yang kita tambah tu berbeza-beza kan? So yang paling pekat adalah eksperimen 1. Yang paling cair adalah eksperimen yang kelima sebab volume of sodium thiosulfate ni lagi rendah berbanding jumlah air. Bila air yang terlebih banyak daripada solid yang kita campur tu, dia mesti cair lah. Teacher kata tambah 10 je Okay teacher. Tapi teacher nak 45. Macam mana nak jadikan dia 45 teacher? Tambah air. Berapa lagi? Yang diperlukan 35. So total semua ni ada 45. Okay Alright, so volume of sulfuric acid teacher bagi tahu dah tadi. Acid ni dia banyak jasa. Dia akan bertindak balas sahaja dengan apa yang kita masukkan ni, iaitu sodium thiosulfate solution. Okay, so dia akan jadi fix lah kat sini 5. Sebab kita nak tengok kepada concentration of sodium thiosulfate, bukan nak tengok pada concentration of acid. Okay, yang sebabkan itu, yang ini yang kena berubah. Yang kena maintainnya adalah sulfuric acid lah. Dia 5 je. Okay, total mixture bila campur dengan acid akan jadi 50. Sebab yang ni 45 tambah 5 kan, 50. Semua data sama. Kumpulan Faris ke, kumpulan Nazim ada tak? Macam tak ada nama Nazim tadi.
Nazim ke, Iman ke, kemudian Nurin ke, Farah ke, Arifah ke, ikutlah. Ada banyak grup kan, ada 6, dalam lab ada 6. Okey, so semua sama data dia tapi yang keluar nanti time taken dah beza. Time taken sebab dari apa? Sebab manusia yang buat kan. So manusia buat ada yang swirl cepat, ada yang swirl lambat. Okey, tapi dia mesti menunjukkan yang ini. Masa yang awak dapat tu tak kisahlah macam mana pun, sekejap orang macam ni, sekejap orang macam tu, tapi trend dia sama. Trend dia macam mana? Okey, daripada cepat ke lambat. Masa ini untuk volume 1 menghasilkan untuk X disappear, untuk eksperimen 1 lagi cepat sebab dia concentrated. Okey, yang last sekali dia mesti lagi lambat sebab dia dilute. X nak hilang daripada pandangan tu mengambil masa. Tu teacher kata tak kisahlah grup 1 dengan grup 2 ni tak sama masa dia yang direkodkan, tapi trend dia kena sama. Semua grup kena dapat macam ni, daripada cepat ke lambat. Macam tu. Okey, so ada satu pengiraan bila kita nak kira ROR. Sebab itulah keluarnya ini. Okey, kita pergi kepada jawapan eksperimen tu dulu. Okey, tengok sini. Okey, ni kan. Ini yang teacher minta awak buat kan. Okey, time taken dia yang ini. Dia dalam buku dia ni. Ni buku reference. Ni time taken. Kalau dalam buku teks time taken dia letak kat bawah ni kan. Lebih kurang lah tu. Okey. Bila kita nak kira ROR, rate of reaction, kita perlukan change in the quantity. Okey, dalam eksperimen ni, kita bagi tahu kan, ROR, change in the quantity tu, change lah teacher buat over time taken. Change in the quantity ada 3 kan, mass of reactant, concentration dengan volume. Okay, sekarang ni eksperimen kita berada di concentration. So nak kira rate of reaction kat atas ni mesti tentang concentration. Okay. So bila jadi macam ni, concentration kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita dah buat dilution. Okay, yang kita tahu hanyalah eksperimen 1 saja 0.2. So boleh je nak kira ROR untuk eksperimen 1 ni sebab dia memang concentration dia memang 0.2. Tapi yang ini concentration dia dah lain. Tapi apakah concentration dia? Sebab apa dah lain? Sebab dah tambah air. Dah kacau dah kat situ kan. Dah terganggu kat situ. So dia dah cair. Tapi berapa concentration dia? Sebab tu kita kena buat pengiraan M1V1, M2V2. Okay, tengok sini. M1V1. Teacher nak recall balik. Tu yang siapa yang tertidur tu bahaya sikit tu. Tak dengar ke, tak boleh nak terima ke, bahaya. Tengok sini. So kalau chapter 6, kita belajar M1V1 equal to M2V2 dalam tajuk dilution. So M1V1 ni adalah before dilution. Okay, yang ini M2V2 adalah after dilution. Okay, so kalau teacher, contohnya teacher ambil eksperimen 1. Eksperimen 1 ni okay. Eksperimen 1 M1 dia before dilution. Before dilution concentration dia adalah 0.2. Semua dalam eksperimen tu before dilution semua pakai concentration dia 0.2. Okay, volume. Volume sebelum dia berapa? Volume of sodium thiosulfate lah bukan asid. 45. Okay, 45. Okay. So apa yang kita nak cari sebenarnya? V2 after dilution berapakah V2 dia? V2 dia yang ini. Ni V2 dia. Sebab selepas dilution berapakah total volume dia? 50 lah. Sebab 45 tadi tambahkan dengan 5 dapat 50. So sekarang kita tak tahu apa? Kita tak tahu M2. Kenapa nak tahu M2? Sebab M2 tu kena masuk dalam pengiraan ROR. M2 over time taken. M2 yang kita nak cari. Okay, teacher ulang. Kita sekarang ni dalam eksperimen concentration. So bila concentration, kita perlukan concentration yang berbeza-beza. Okay, dalam eksperimen ni kita buat dilution untuk menghasilkan concentration yang berbeza-beza. Dilution tu apa maksud dia dalam bahasa Melayu? Pencairan. Kita cairkan. Biasanya kalau awak tengok biasanya eksperimen lab assistant yang bagi kan 0.2, 0.5. Sekarang ni kita kena buat sendiri.
dilution tu lah, cairkan kepada concentration tu. Okay, so bila kita cairkan, kita tak tahu bila dah cair tu berapa concentration dia. Kita tak tahu, sebab tu kita kena cari. Nak cari pakai formula apa? Pakai formula dilution. Teacher ulang balik kan. Okay, so formula dilution bermaksud macam ni, M1V1 before dilution. So apa-apa kena ambil sebelum dilution tu lah. Okay, M1. M1 merujuk kepada concentration of sodium thiosulfate sebelum pada kita tambah air. Okay, sebelum tambah air, asal-asal memang kita pakai 0.2 mol kan. Memang itu yang lab bagi kan. So tak tambah air apa-apa lagi, 0.2 lah kat sini. Okay, V1. V1, sebelum tambah air berapa volume dia? Volume siapa? Volume sodium thiosulfate. Sebelum dilution tu maksudnya sebelum tambah air. 45 lah, ni untuk eksperimen 1. Okay, eksperimen 1. Okay, and then equal to M2. M2 tahu ke tak? Tak tahu lagi. Sebab dia after dilution. Kita kena tengok selepas dilution tu. Okay, after dilution, V2 ni berapa selepas dilution tu? 50. Kenapa 50? Tak tambah air pun, kita tambah asid. Ni maksudnya after dilution ni. Selepas pencairan berlaku. Selepas apa-apa yang kita tambah lah. Okay, kita pergi kat so dapatlah M2 untuk eksperimen 1 tu. Okay, pergi eksperimen 2. Okay, eksperimen 2 pula. Cuba kat sini. Kat atas. Merata, teacher memang jadi merata kan. Okay, eksperimen 2 pula. M1, V1, M2, V2. Okay, kita tengok dulu before dilution. Before dilution memang concentration sodium thiosulfate 0.2. Okay, and then before dilution pula 40. Volume of sodium thiosulfate. Tak tambah apa-apa lagi kan? Okay, and then M2. M2 tahu tak? Tak tahu lagi sebab M2 yang kita nak kena cari. M2 tu adalah after dilution, berapa concentration dia? Okay, V2. V2 tahu tak? Tahu. Sebab selepas dilution tu kita yang tahu berapa yang kita tambah kan. Selepas dilution tu kita tambah 5 air, 5 asid. Jadilah 50. Sebab tu sini 50. So M2 ni dapat macam mana? Bahagikanlah ini, ni dapatlah M2 equal to berapa. Okay, teacher nak tanya seorang. Sudah Arifah. Arifah boleh buka mic? Boleh. Okay, macam mana nak cari M2 untuk eksperimen 3? Okay, teacher buat kat sini. Teacher buat kat mana pula dah kan? Okay, M1, V1, M2, V2. Okay Arifah, macam mana kita nak selesaikan eksperimen 3 ni? Berapa concentration dia? M1 dia berapa Arifah? 0.2. Okay, volume dia berapa Arifah? Volume sebelum dilution? 30. Betul, 30. Equal to M2. M2 adalah yang kita nak cari kan? Okay, V2 dia berapa Arifah? Selepas dilution? Betul, 50. Tu kena faham tu formula tu. Okay, thank you. So M2 berapa? Okay, siapa tak faham? Aisyah ada? Ada teacher. Aisyah okey tak? Okey. Okey. Amira Khalida? Amira boleh on mic tak? Okey teacher. Okey. Right, macam itulah. Untuk concentration, eksperimennya mudah sangat, tapi kat sini pula yang kita kena take note. Okey, ni macam teacher buat lah ni. Ni nanti teacher bagi dalam group lah. Walaupun boleh dapat kat reference book. Okey. Inilah dia. So video ni tengok balik kalau awak start kat sini. Memandangkan video teacher banyak kat Telegram tu, awak kena pergi kat macam mana kita nak carikan. Nanti kan bila dah belajar chapter 8, lepas tu nak revision, video dah banyak lah ni. Awak cari kat Telegram tu, awak type je. Awak type je lah. Contohnya kelas bila, contohnya 7.2. Tengoklah 7.2. Kalau yang ini, video ni akan berada di bawah lesson yang teacher post kan. Yang biasanya teacher akan post apa nak kena belajar hari ni 7.2. Type je lah kat situ. So cari kat video kat situ. Sebab ada form 5, dia tanya teacher balik. Teacher, video banyak sangat teacher. Kat mana Awak lah kena cari. Sekarang dah canggih dah kat Telegram tu, awak type lah chat, search.
Cari kat situ. Okay Alright, so bila kat graf, kat graf ni yang macam teacher bagi tahulah kenapa graf dia menurun. Sebabnya sebabnya sodium thiosulfate adalah reactant. Bila reactant, ginilah dapat dia. Kenapa dia jadi gini pula teacher? Sebab dia tukar, dia nak jadikan graf tu jadi terbalik gini. So kenapa jadi terbalik gini? Kita tukar time dia. So daripada 20 kita buat 1/time kan? 1/time, so 1 bahagi 20 dapatlah ini. Ni 1 bahagi 40 dapat lagi ni, dapat lagi tu. Ni. Bila kita buat 1/time dia akan jadi terbalik graf kita. So jangan pelik lah tu jangan pelik. Nanti teacher kata reactant kena menurun. Kenapa tiba-tiba naik ni, nak marah ni. Tengok kat sini. Okay, graf yang menurun kita boleh jadikan dia graf begini bila kita tukar time tu. Kenapa dia nak buat gitu? Sebab kat sini boleh sebab dia nak tunjukkan peningkatan tu je. So tak ada apa lagi situ. Bila soalan yang akan bagi tahu kita plot graph for concentrations of sodium thiosulfate solution versus 1/time. 1/time. Itu memang sangat tricky lah, sebab student tak jelas ataupun tak nampak, tak perasan pun 1/time taken. Bila dia kata buatkan graf, plot graph, concentrations for bla 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 tu tak ada masalah kan. Tapi dia kata versus ni against 1/time. Macam mana nak dapat 1/time? Ambil je lah masa yang awak dapat tu. Ni semua ni 1 bahagikan dengan sekian. 1 bahagikan dengan ni. 1 bahagikan dengan yang ini. 1 bahagikan dengan yang ini. 1 bahagikan dengan yang ini. Okay. So yang itu kita praktis nantilah. Kita kena faham dulu konsep. Nak bagi masuk banyak sekarang masalah pula Okay, so sekarang ni yang ni pula. Sekejap Okay, so sekarang dah habis. Habis dah, itu je yang teacher bagi. Okay. Alright, so pergi kat sini. Dah habislah tentang concentration. Rasanya sampai temperature je lah. Catalyst tu dia ada satu lagi graf tu. Tak apalah catalyst tu. Okay, catalyst next class. Sampai catalyst kita nak belajar buat graf kan. Minggu depan dah masuk bulan 12 27, 28. Minggu depan. Rasanya jadilah tu kelas, extra class tu. Tak apalah yang tu. Kita fikir lain. Okay, so pergi kat sini. Okay, siapa yang tak faham lagi concentration ni? Yang pekat mesti menghasilkan rate coefficient yang tinggi. Tapi kenapa? Sabar. Kena tengok kat collision teori. So apa nak kena tahu lagi? Yang 4 ni. Kena tahu eksperimen dia. Paling penting kat mana? Kat sini. Nak kira apa? M2. Teacher saya tak ingat. Saya lupalah. Tengok video balik. Video ada. Tengok balik yang tu Okay. Yang ini kan discussion tu kan, biar dulu kat situ. Okay. Okay, kita terus pergi kat temperature. Okay, temperature. Suhu lah, suhu. Aku pula blur. Okay, suhu ni pula dia mesti ada suhu yang tinggi, suhu yang rendah. Okay, kita tengok apa yang menyebabkan, adakah suhu, bagaimana suhu boleh memberi kesan kepada kadar tindak balas. Okay, kita tengok kat sini. Most reactions occur faster at high temperature. That is, the rate coefficient increases with increasing temperature. Maksud dia kat sini, bila kita apply sahaja heat, kan? Contohnya reactions A tambah B. Contohnya apa? Buat air. Air dengan gula. Macam mana nak bagi cepat gula tu dissolve? Kita kena letak air panas. Cuba letak air sejuk sekali dengan gula. Cair ke tak? Cair. Akan cair. Tapi bila? Mengambil masa yang sangat lama. Dia tak boleh kata takkan cair teacher. Tak boleh sebab water memang tugas dia melarutkan sesuatu. Air memang tugas dia melarutkan sesuatu. Tapi apa yang mempercepatkan proses larutan tu? Suhu. Suhu dia. Okay? Ini disebabkan itulah. Suhu ni merupakan salah satu faktor yang meningkatkan ataupun menurunkan rate coefficient, memberi kesan lah maksudnya. Okay, so reaction akan berlaku cepat sekiranya kita menggunakan high temperature di dalam reaction tersebut.
Okay, logik kat situ. Macam mana nak kaitkan? Cara nak cairkan gula, nak buat air tu. Kita pakai air yang panas. Bila air yang panas, kenapa? Kenapa teacher? Teacher cakap macam simple sangat. Tinggi suhu, tinggilah rate convection dia. Dalam collision theory ada explain. Ada cara nak explain kenapa dia melibatkan kinetic energy of particles di dalam ni lah. Dalam apa? Dalam reaktan tu lah. So biar dulu yang tu fahamkan dulu yang temperature tinggi ni akan menyebabkan rate convection dia jadi tinggi. Okay. Teacher saja nak share untuk kelas lain, cikgu dia orang combine yang ini faktor ni, belajar faktor terus collision theory. Tapi teacher rasa macam nak bagi awak kenal dulu nanti kita pergi kat collision theory. Sebab bila kita dah faham faktor-faktor tu, collision theory tu tak ada apa pun. Memang tak ada apa sebab teacher dah, handout teacher dah complete dah buat ayat. Awak tinggal faham, baca and tulis dalam exam. Okay. Right, so kat sini kita pergi ke eksperimen 1 dan 2. Teacher bagi tahu dah dalam faktor dia mesti bagi eksperimen yang lebih daripada 1 untuk kita buat comparison. Kalau satu saja eksperimen macam shock sendirilah nak tahu faktor apa kan. Mesti kita ada satu lagi eksperimen yang lebih kurang sama tapi berbeza dari segi apa? Berbeza faktor dia. Okey, kita tengok eksperimen 1 dengan 2. Kenapa faktor suhu? Kita tengoklah. Kita tengok concentration dia sama tak? Sama. Eksperimen 1 dengan 2 sama. So dia bukan faktor concentration. Okey, ada melibatkan saiz tak? Tak ada. Sebab ini adalah sodium thiosulfate, tak ada dalam solid. Macam mana teacher tahu? Sebab kita dah belajar ke atas ni. Sodium thiosulfate memang dalam, bukan dalam mass lah, dia dalam bentuk liquid. Okay, so dia disebabkan itu dalam ni tak ada pun cakap pasal granules ke, tak ada cakap pasal powder ke, tak ada kaitan. Okay, so dia bukan faktor size lah tu. Sebab tak ada cakap pasal size kan. And then satu lagi catalyst. Catalyst ada nama dia, dia akan cakap plus apa. Tu kalau ada plus apa tu maksudnya ada catalyst lah tu. Tapi since tak ada, dua-dua tak ada penambahan apa-apa, so dia tak ada melibatkan catalyst. So dia bukan faktor catalyst. Okay, dia faktor apa? Tengok last sekali. Tengok temperature. Dia adalah faktor suhu. Kan ada 4 faktor kan? So check lah satu-satu. Dia bukan size, dia bukan concentration sebab concentration sama je. Dia bukan catalyst sebab tak ada penggunaan catalyst kat dua-dua eksperimen. Tapi tengok suhu, dua-dua ada suhu tapi dia berbeza. Bila dah berbeza kat situ and suhu pula adalah salah satu faktor yang kita belajar. Bila dia dah berbeza tu maknanya itulah faktor yang terlibat dalam eksperimen tu lah. Okay. So kat sini dia buat kesimpulan, experiment 2 has a higher rate of reaction because the temperature in experiment 2 is higher than experiment 1. So secara ringkas je untuk part ni. Awak kena tahu bila high temperature menghasilkan higher rate of reaction. Tetapi kenapa? Sebab dia ada dalam collision theory. Awak ni kena bagi tahu banyak kali ni. Takut dia tanya balik. Okay, so effect of temperature, ni sebiji macam eksperimen kat sini. Sama je macam ni setup dia. Tapi apa yang berbeza, dia dah tak ada dah table ni sebab dia bukan menggunakan concentration yang berbeza-beza. Eksperimen yang sama dia pakai tapi concentration semua untuk semua eksperimen, semua conical flask yang kita guna tu kan dia sama juga, table dia banyak. Table dia gini. Ni banyak. Teacher tak letak kat dalam ni tak ada. Ke ada? Teacher tak letak sebab lebih kurang. Okay. So conical flask dia banyak. Ni. Tapi ni tak ada dah ni penambahan air ke tak sebab semua pakai 0.2. Tapi apa yang berbeza dalam table tu akan ada tentang suhu yang berbeza. Bila suhu makin meningkat, lagi cepat yellow precipitate akan terhasil dan lagi cepat X tu akan hilang. Maksudnya sekarang suhu berbeza dan time taken awak kena recordkan. Time taken apa? X mark tu disappear. Ini time taken tu sama. Ni sama. Tapi kat tengah ni berbeza. Kita letak temperature yang berbeza-beza. Okay So mana saya boleh tengok teacher. Siapa yang ada reference book pergi kat data dia, result yang dia dah bagi. Siapa yang tak ada lagi tu nanti teacher tambahlah kod.
Tambah kat bawah ni. Okay, teacher tak letak rupanya. Okay, tak apa. Alright temperature yang berbeza-beza. Eksperimen yang sama tapi melibatkan suhu. So bila makin meningkat suhu tu, lagi cepat X mark tu disappear sebab lagi cepat precipitate tu terhasil. Okay sama je. Semua ni sama je lah eksperimen dia. Semua bercakap tentang X mark disappear. Itu yang kita nak observe. Okay. So tengok sini. Interpreting data. Tengok. Use the data obtained, maksudnya apa yang kita dah buat dalam eksperimen tu, kita akan ada data-data kita kan. Okay, plot graph. Plot graph apa? Dia kata 1/time taken against temperature. So yang ini macam mana? Ini takut student dia tak perasan, terbolah kat situ. Dia tak divide pun time taken yang dia dapat dalam table tu, dia tak divide pun 1/time taken. So hati-hati sebab kita mungkin awak dah terbiasa tengok graph time kan. Sekali dia tanya graph 1/time. So macam mana dapat 1/time? Awak kena 1 bahagi dengan masa yang kita dapat tu lah. Itu. Okay. Alright, so itu sahaja untuk temperature. So, kita tengok kat sini ada tak latihan. Latihan tentang suhu. Oh tak boleh nak buat lagi sebab inilah. Alright, so kita rehat sekejap sebab macam sempat je habiskan catalyst tu, kita rehat sekejap 9 suku. Kalau tak, jadi lambatlah kelas kita kan nak habis. Orang lain dah nak masuk chapter 8 dah. Okay, so 5 minit rehat sekejap. Kalau ada soalan time rehat ni boleh tanya Kita nak tengok nama ni. Nazim ada. Amar tadi excuse. Sekejap tengok sekejap. Hadi tak ada. Apa ni? Attendance Amar. Fahri Hasif tak tanda pun. Daniel Fahmi tak ada. Fahmi dengan Hadi. Okay. Faris cepat tanda. Sebab teacher akan refer kat sini juga untuk attendance. Memang kita ada masuk record. Kalau tak ada, memang kosong kat situ lah. Tulis dah. Okay. Sama macam pelibatan kan. Nampak macam teacher tak record. Memang kena record sebab kita kena audit kan. Kan cikgu-cikgu kan kena audit kan. So ni nak tengok markah formatif. Homework satu hal. Memang teacher record. Cuma dah malas nak post lah. Tanggungjawab masing-masing dah. Okay. So, Hadik dengan Fahmi. Apa dengan Hadik ni? Senyap je. At least beritahulah sepatah kenapa tak masuk.
Okey, baik. Teacher nak teruskan dengan catalyst and then kita habis tentang faktor. So hari ni tak ada homework, tak nak bagi dah. Sebab tangent tu pun ada yang masih ambil masa kan untuk buat kan. So next class kita akan pergi kepada sementara nak pergi catalyst kan. Teacher akan bincangkan, teacher akan tunjuk graf yang teacher buat tu berserta dengan kiraan ROR at 20 second, at 80 second and then you bandingkan dengan jawapan yang you bagi kat teacher tu lah. Okay. So and then seterusnya next class kita nak pergi cara memahirkan diri untuk sketch graph berdasarkan faktor pula. Teacher kata kan ROR memang banyak graph. Okay, so tengok ni ada graph gini, ada graph gini, kenapa jadi graph gini? So kena tengok pada explanation teacher, kena follow teacher sebab akan faham lah insyaAllah lah sebab kita mesti kena guide kan, kena ada guide baru kita boleh buat. Inilah jenis-jenis graph je. Next class jenis-jenis graph je. Habis jenis-jenis graph terus pergi kat collision theory. Faktor ni sikit je. Faktor collision theory. Okay, so minggu depan jugalah baru habis. And then lagi dalam seminggu lebih kot kita nak pergi kepada cuti sekolah dah kan. Cuti 11 hari bulan 12 kan. So tengok pada keadaan, harap boleh habiskan chapter 8 tu lah. Chapter 8 tu simple. Sangat simple. Yang ini yang penting sebenarnya sebab banyak konsep. Okey, pergi kat sini. Catalyst. Okey, teacher nak tanya. Kelas H ambil bio kan? Ambil biology kan? Ambil biology tak? Ya. Dengan cikgu mana tu? Zila. Oh, teacher Zila. Kecil-kecil tu kan? Okey. So, pernah jumpa tak catalyst dalam bio? Pernah jumpa tak catalyst yang dalam enzim tu? Dia macam enzim Pernah. Pernah jumpa catalyst ni? Rasa-rasa kenapa catalyst ni wujud dalam dunia ni? Pasti ke tak pasti? Iman tahu ke tak? Tak tahu. Tak tahu. Mudah. Cakap je kan tak tahu teacher. Okay. So catalyst bila dalam industri lah maksud teacher kilang-kilang tu lah. Nama pun industri kan, industri skala yang besar. Dia mesti suka guna catalyst. Kebanyakan. Kenapa? Sebab catalyst ni dia adalah satu bahan yang mempercepatkan rate of reaction, mempercepatkan penghasilan produk. Bila kita ada contohnya nanti, contoh Faris ke siapa lagi, Afnan ke Amal Hasif ke, siapa lagi teacher tak jarang sebut. Siapa lagi nama yang selalu keluar teacher akan sebut lah kat Teams kan. Contoh ada kilang nanti. Kilang pembuatan lah, tak kisahlah nak buat apa pun. You nak jimatkan kos. Nak jimatkan kos maksudnya nak cepatlah production tu terhasil dan cepatlah kita jual kan. Kalau contohnya production tu ambil masa yang sangat lama, nak jual pun lambat. So akan jadi kerugian kat situ. Kos apa? Kos elektrik lah, kos financial pun kena banyak pakai kan. Semua benda kena consider. Okay. So bila bila jadi macam tu, keluarlah satu solution iaitu menggunakan catalyst untuk menghasilkan produk dengan lebih cepat. So kita jimat banyak benda lah, jimat elektrik, jimat keuangan, jimat tenaga kerja, macam-macam. Okay, so bila adanya catalyst ni awak kena faham maksud dia dan peranan dia lah. Sebab apa? Soalan suka tanya. Tengok kat situ, soalan suka tanya definition catalyst tu apa? Teacher letak siap-siap ada yang tepat sekali. Okay, catalyst adalah chemical substances that alter the rate of chemical reactions without undergoing any chemical changes at the end of the reactions. Okay, teacher explain kat situ. Catalyst adalah satu bahan kimia yang mengubah rate of reactions tu. Mengubah dari segi apa? Biasanya mempercepatkan lah. Okay, so without undergoing any chemical changes ni bermaksud, okay, contohnya awak tambah A dengan B. So nak hasilkan C dengan D. Okey, tiba-tiba awak tambahlah chemical substance yang lain. H lah contoh, H. H ni kan lain kan? Adalah satu chemical substance yang lain kan? Tapi kenapa A tambah B tetap hasilkan C tambah D walaupun kita tambah H? Tak ada pun tiba-tiba tambah H kat sini ke, tak ada. Ataupun CH ke tambah DH ke, tak ada. Kenapa tak ada?
Itu yang membawa maksud without undergoing any chemical changes tu. Bermaksud dia ada kat situ, kat reaction tu, tapi dalam produk dia tak ganggu pun. Dia tak ada pun. A plus B memang akan hasilkan C plus D. Walaupun kita tambah catalyst tu tak terlibat langsung dalam chemical reactions ni untuk penghasilan produk. Dia hanya mempercepatkan rate of reaction. Ingatkan catalyst ni tujuan dia adalah mempercepatkan chemical reaction. Selalunya soalan akan cakap function kan. Function of catalyst speed up rate of reaction sahaja. Dia tak ada pun dalam penghasilan produk tu. Walaupun tambah chemical substance yang berbeza, tapi kat produk tu dia tak ada pun. Dia just buat apa je, kita letak sikit, rate of reaction tu jadi cepat. Macam tu. Okay nanti kita tengok slow-slow. Okay, although the chemical properties of the catalyst do not change, the physical properties can change. Maksud dia kat sini, sini catalyst ni susah nak faham kan. Okay, kita tambah A plus B sama dengan C plus D. Kita tambah satu catalyst CO contohlah. Besar, saiz dia besar. Okay, tapi after reaction, bila kita tambah tu, after reaction dia jadi kecil. Jadi kecil. So itu yang dia maksudkan, physical properties boleh berubah. Physical properties ni benda yang kita nampak, saiz besar jadi kecil. Tapi chemical properties tu maksud dia tak terlibat dalam reaction tu pun. Dia tak menjejaskan produk yang terhasil. Dia just sekadar untuk speed up rate of reaction sahaja. Ayat ni membawa maksud chemical properties tu bermaksud dia tidak terlibat langsung dalam reaction tu. Maksudnya tak ada pun dia dalam produk. Tapi physical properties dia berubah. Apakah physical properties dia? Contohnya size. Tambah besar ni, at the end jadi kecil ni. Tapi dalam reaction tu tak ada pun dia. Dia hanya mempercepatkan rate of reaction sahaja. Okay, for example, a lump of catalyst can turn into powder. Maksudnya dia dah digunakan dalam reaction tu untuk mempercepatkan sahaja. Power kan? Power lah, sebabnya macam mana manusia boleh cipta macam tu sekali. Sampai sekarang teacher tertanya jugalah macam mana manusia boleh terfikir untuk hasilkan catalyst. Catalyst ni substance tau. Kenapa dia tak ada langsung dalam produk tu? Canggih kan? Teacher tak study bab tu secara detail lah. Kalau tanya pun teacher pun tak ada jawapan. Sebab teacher tak ada dalam industri tu. Tak nampak proses tu. Alright. So catalyst do not change the quantity of product. Sama lah, dia tak ada terlibat langsung dalam reaction tu. Dia hanya speed up sahaja. Kan? Tak tahulah nanti kalau ada salah seorang daripada awak ni mencipta satu evolusi yang baru kan. Yang kita pun tak boleh terjangkau di akal. Ni catalyst ni siapa lah reka kan? Power lah. Okay, catalyst, apa tujuan ni adalah function yang soalan suka tanya, function. Functions of catalyst. Selain daripada maksud dia function pun soalan suka tanya. Okay, alter the rate of reaction, it is specific in its action. Baca je yang ni. Do not change the quantity of product form, yang mudah-mudah pun bolehlah baca kan. Okay, so ini only a small amount of catalyst needed to increase rate of reaction. Tak perlu banyak pun, tambah sikit je pun tak apa. Tambah sikit pun dah boleh mempercepatkan rate of reactions. And increase in the quantity of catalyst will increase the rate of reaction. Ni penting Dia kata walaupun tambah small amount, tapi kalau kata seorang tambah 1 gram je, contoh. Seorang tu tambah 1.5. Ni lagi cepat lah. Okay. And increase in the quantity of catalyst will increase the rate of reactions but only a very slight increase. Walaupun tambah banyak pun, tapi dia memang increase rate of reaction tapi tak banyak lah beza dia. As long as kita tambah catalyst, rate of reaction dia akan berubah jadi cepat lah. Banyak tak banyak tu dia punya different tu tak berjauh beza sangat lah. Okay, lagi 6 minit. During a reactions, catalyst remain chemically unchanged. Ini yang dibawa maksud kepada ayat nombor ni ayat point ni. Ni teacher bulat besar-besar ni. Ni kat sini maksud dia. During reactions, catalyst remains chemically unchanged. Chemically unchanged tu maksudnya dalam reaction tu dia tak ada. Dia tak ada terlibat secara chemical pun. Tetapi undergo physical changes. Contohnya kristal akan jadi powder. Perubahan fizikal dia tu. Fizikal, nak kena faham ni. Fizikal tu apa teacher? Benda yang kita nampak. Contoh teacher nampak Nuri. Okay, Nuri, muka Nuri macam ni, macam ni. Tapi dalam badan ni kita tak tahu kan. Contoh sekarang ni tengah musim COVID. Kita nampak orang tu sihat je tapi dalam mind dia ada simptom-simptom kan yang kita tak nampak pun. Itu yang dikatakan physically kita nampak dia okey.
Tapi dalaman dia kita tak tahu. Dalaman tu adalah chemical dia lah. Chemical dia tak nampak. Okay. Tu jangan, sebab tu kalau jumpa physical properties dengan chemical properties, kena tahu tu. Physical properties benda yang kita boleh observe ataupun measure. Chemical properties reaction yang kita tak nampak tapi dia menghasilkan sesuatu. Itu produk lah. Okay, lagi 5 minit. 5 minit, teacher pancul juga konon lah, konon. Okay, catalyst, contoh-contoh catalyst, copper sulfate, manganese oxide, copper oxide, manganese oxide. So tolong hafal chemical formula dan juga nama dia. Okay, bila nama dia mesti ada Roman sebab semua catalyst daripada transition element. Predictable dah belajar dah transition element. So bila soalan cakap name the catalyst, bila name dia kena ada sekali dengan Roman tu. So yang inilah contoh-contoh dia. Okay, tengok sini 4 minit lagi. Reaction between zinc react dengan acid. Okay, nampak macam tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa. Tapi kita nak cepatkan reaction ni. Okay. Zinc react dengan acid nak hasilkan zinc chloride dengan hydrogen gas. Okay, kenapa si polan ni dia buat reaction yang sama, si polan ni dia buat reaction yang sama, tapi kenapa B lagi cepat dapat produk? Mungkin dia menggunakan temperature yang tinggi, concentration yang tinggi ataupun catalyst. Since kita ni di dalam tajuk catalyst, okay, mungkin B ni telah menggunakan catalyst. Sebab tu B lagi cepat dapat hasil daripada A ni, lagi cepat catalyst. Walaupun produk dia sama je. Tapi sebenarnya B ni dia tambah catalyst, korang je tak tahu. Ya ke? Tapi produk dia sama je. Macam mana nak tahu dia pakai catalyst? Sebab dia lagi cepat hasilkan produk. Teacher bagi tahu dah, walaupun kita tambah catalyst, contohnya tambah CuSO4. CuSO4 kat sini catalyst kan? Ada tak kat sini C? Tak ada. Ada tak SO4 kat sini? Tak ada. Tu yang dimaksudkan bahawa dia tak terlibat dalam chemical reaction pun yang ini. Without undergoing any chemical changes at the end of the reaction. Kat produk lah tu. Okay, tak apa slow-slow. Okay, yang ini kita hold sebab teacher nak masukkan juga apa tu? Eksperimen yang temperature tadi, teacher nak tunjuk table tu, nak explain juga. And then yang ini pun teacher akan explain next class. Okay, seterusnya next class kita akan belajar cara kita nak buat graf. Teacher akan pergi sikit lah macam biasa, teacher recall sikit. Dan kita pergi cara nak sketch pula. Sketch graph. Okay. So itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Homework tak ada, cuma teacher minta fokuskan cara nak buat tangent. Kalau rasa confident dah dengan soalan tangent, tak ada masalah lah. Kalau rasa macam ada masalah lagi, kena buat praktis. Itu sahaja. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Okay. Teacher. Welcome.